Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pada kali ini kita akan mempelajari sejarah tingkatan 4 iaitu bab 1 bertajuk warisan negara bangsa dan kita akan menyentuh subtopik 1.1 iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Baik, sebelum itu mari kita baca sinopsis ataupun mengetahui secara apakah yang akan kita pelajari dalam bab 1 secara keseluruhannya. Baik, Kerajaan Alam Melayu mempunyai ciri-ciri pembentukan negara bangsa sebelum kedatangan barat lagi. Ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Funan dan Champa adalah diwarisi oleh Kerajaan Sriwijaya. Kemudiannya Kesultanan Melayu Melaka dan diteruskan oleh Kesultanan Johor Riau. Ciri-ciri negara bangsa ini meliputi raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Ada 4. Kesultanan Melayu Melaka meneruskan warisan ini dengan mengungguli sistem pentadbiran dan perundangan sebelum kedatangan barat. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka pula meliputi 6 perkara iaitu kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Di samping itu, hubungan pemerintah dengan rakyat yang wujud secara timbal balik kekal sebagai warisan bernilai sehingga kini. Baik, mari kita teruskan kepada intipati ataupun apakah yang akan kita pelajari dalam bab 1 ini, iaitu berkaitan dengan warisan negara bangsa, di mana kita akan menyentuh tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat, kemudian diikuti oleh ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan barat. Yang ketiga, kita akan melihat keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang sebelum kedatangan barat. Seterusnya yang keempat, peranan pemerintah dan rakyat dalam pemerintahan sebelum kedatangan barat. Jadi bab 1 ini kita akan melihat semua yang berkaitan dengan Kerajaan Alam Melayu atau Kesultanan Melayu sebelum kedatangan barat. Baik, kita lihat tentang elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang boleh kita peroleh daripada bab 1 ini, iaitu yang pertama ialah kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara. Kemudian yang kedua, kebanggaan terhadap warisan negara bangsa. Yang ketiga, kepentingan kepimpinan untuk kemakmuran negara kita. Dan yang terakhir ialah kepentingan mematuhi undang-undang untuk kesejahteraan negara. Baik, seterusnya apa lagi yang penting yang perlu kita peroleh dalam bab 1 ini ialah tentang kemahiran pemikiran sejarah, di mana yang pertama kita akan dapat memahami kronologi tentang ciri-ciri perkembangan negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Seterusnya yang kedua, kita boleh meneroka bukti warisan negara bangsa sebelum kedatangan barat lagi. Kemudian yang ketiga, membuat interpretasi keunggulan pentadbiran dan undang-undang di negara kita. Seterusnya yang keempat, membuat imajinasi hubung kait peranan rakyat dan pemerintah. Akhir sekali, pelajar boleh membuat rasionalisasi pengukuhan pentadbiran dan undang-undang negara kita. Jadi inilah dia KPS yang boleh diperoleh oleh pelajar daripada subtopik ataupun daripada bab 1 iaitu warisan negara bangsa.
Baik, mari kita mulakan kepada subtopik yang pertama, iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Jadi sebelum kita mulakan, molek kiranya kita melihat dahulu apakah standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar dalam subtopik ini, iaitu standard pembelajaran 9.1.1 dalam dokumen standard pembelajaran kita, iaitu pelajar boleh memerihalkan latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Jadi memerihalkan itu, pelajar boleh memberikan tentang ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Mari kita mulakan. Kemunculan dan kemasyhuran Kerajaan Alam Melayu membuktikan asas negara bangsa telah bermula sebelum kedatangan Barat. Proses pembentukan negara bangsa mengambil masa yang lama dan melalui beberapa tahap berdasarkan sesebuah kerajaan. Kehebatan dan keagungan Kerajaan Alam Melayu seperti Kerajaan Funan, Champa, Kedah Tua, Gangga Negara, Sriwijaya, Angkor dan Majapahit menunjukkan ciri-ciri negara bangsa berkembang dan diwarisi oleh Kerajaan Alam Melayu selepasnya. Mari kita lihat ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Pembentukan ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu berbeza daripada yang berlaku di Barat. Berbeza dengan yang berlaku di Barat. Ciri-ciri negara bangsa berkembang mengikut peredaran masa dan keperluan. Ciri-ciri negara bangsa Alam Melayu terdiri daripada raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Mari kita lihat satu. Yang pertama ialah raja. Apa itu raja? Jadi raja menjadi tonggak utama kerajaan. Kedudukan raja diperkukuh dengan sistem pentadbiran yang dibantu oleh para pembesar. Jadi raja memperoleh ketaatan daripada rakyat. Raja sentiasa ditaati dan dianggap suci. Contohnya, ada contoh Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Seterusnya yang kedua, ciri-ciri negara bangsa ialah undang-undang. Undang-undang dilaksanakan bertujuan untuk memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan. Undang-undang tersebut terpakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Apa contohnya? Kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. Ini nama undang-undang yang diamalkan di Majapahit. Seterusnya yang ketiga ialah ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu ialah wilayah pengaruh. Apa itu wilayah pengaruh? Ini merupakan kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Contohnya, Kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas iaitu dari Sungai Mekong, Teluk Chamran, selatan Myanmar dan segenting Kra. Ini semua adalah wilayah pengaruh Kerajaan Funan. Akhir sekali ialah ciri rakyat. Sebuah negara bangsa mesti mempunyai rakyat. Apakah itu rakyat? Rakyat merujuk kepada penduduk dalam sesebuah wilayah yang setia kepada raja. Dan rakyat juga tidak menderhaka. Contohnya, rakyat Kerajaan Sriwijaya telah membuktikan kesetiaan mereka
kepada Raja Sriwijaya dengan adanya upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Okey, jadi itulah dia tadi 4 ciri negara bangsa dalam kerajaan alam Melayu. Okey, raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Okey, seterusnya kita lihat di bawah ini, pelajar boleh melihat sejarah ringkas tentang Kerajaan Funan Champa Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Johor Riau dalam QR code yang ada dalam muka surat 4 buku teks kita. Okey, apakah gambar ini? Ini ialah gambar tentang inskripsi telaga batu digunakan dalam upacara persetiaan antara pemerintah dengan golongan diperintah dalam Kerajaan Sriwijaya. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang telah meneruskan ciri-ciri negara bangsa yang diasaskan oleh Kerajaan Alam Melayu yang sebelumnya, iaitu Kerajaan Funan dan Champa. Kesinambungan ini memberikan asas yang kukuh untuk Kerajaan Sriwijaya berkembang dan muncul sebagai empayar yang terkenal. Ciri-ciri negara bangsa telah membawa kesejahteraan kepada empayar Sriwijaya dan diwarisi pula oleh Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka menyerapkan ciri-ciri lain dalam memperkukuh negara bangsa kesultanan ini. Okey, kemudian Kesultanan Johor Riau pula telah meneruskan ciri-ciri ini dengan menekankan kepentingan Islam dalam usaha melaksanakan ciri-ciri negara bangsa. Baik. Di sini kita ada sedikit informasi. Okey, tengok Sriwijaya dalam bahasa Sanskrit membawa maksud Sri iaitu bercahaya, Wijaya iaitu kemenangan. Jadi ini adalah maksud tentang Kerajaan Sriwijaya. Okey. Dalam upacara persetiaan kepada pemerintah Sriwijaya, air dituang ke atas inskripsi telaga batu tadi dan mengalir di corong bawahnya. Air tersebut akan ditadah dan diminum oleh rakyat untuk menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah. Okey, Raja Sriwijaya dikenang melalui jumlah ketulan emas yang telah ditinggalkan. Okey. Baik, mari kita lihat antara Empayar Sriwijaya yang berwarna kuning dalam peta ini adalah Empayar Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya. Kemudian Empayar Melaka kita lihat, okey, ini adalah Empayar Melaka yang berwarna merah. Okey. Baik, sebagai penutup, ciri-ciri negara bangsa yang menjadi warisan telah memperkukuh Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Johor Riau. Okey. Pewarisan ini menyebabkan kerajaan tersebut terkenal dan berkuasa di alam Melayu. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga dan bekerja sama. Ini nilai yang perlu kita terapkan dan yang kita perolehi daripada bab ini. Berbangga dan bekerja sama untuk mempertahankan warisan negara bangsa kita. Okey, warisan negara. Baik, itu sahaja untuk subtopik 1.1 pada kali ini, iaitu berkaitan dengan latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Jadi cikgu harapkan pelajar boleh mencapai standard pembelajaran di mana pelajar boleh memerihalkan latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Iaitu kita ada 4, iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.